Alhamdulillah, kembali lagi di Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama dengan kami pagi ini. Baiklah, kita berada dalam segmen Suara Dunia untuk kali ini dan kali ini untuk pertama kalinya kita menjemput Islamic Care. Dan hari ini kita akan memperkatakan mengenai mu'alaf. Dan ini sesuatu yang menarik yang kita bawakan dalam segmen Suara Dunia hari ini. Ya, Syarul. Sebagaimana yang kita tahu bahawa alhamdulillah kita bersyukur kerana kita dilahirkan memang lahir-lahir saja alhamdulillah kita dah kenal pada Islam, tetapi berbeza bagi mereka yang diberikan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala yang seterusnya menjadi hamba Allah dan digelar sebagai muallaf, ataupun sebenarnya mereka ni adalah saudara kita, dan kerana itulah kita perlu sokong mereka, berikan bantuan dan bimbingan kepada mereka supaya mereka lebih mengenal Islam dan mereka turut berdakwah bersama dengan kita, alhamdulillah. Dan kerana itulah Alifah, para penonton, kita perlukan sebenarnya NGO-NGO yang dapat membantu, membimbing dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dapat bersama-sama dengan mereka supaya mereka ini tidak rasa ketinggalan, mereka tidak rasa bersendirian, mereka tidak rasa keseorangan. Dan kerana itulah kita bersama dengan Islamic Care. Okey, baik. Sebelum kita bercakap lebih panjang lebar lagi ni, Syarul, kita perkenalkan dulu kita punya tetamu hari ini. Dan di sebelah kanan saya ucapkan selamat datang kepada saudara Dinesh Kumar Govindarajan selaku Timbalan Ketua Khidmat Sosial Islamic Care. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan di sebelah kiri saya pula Encik Rizwan Hashim, Ketua Khidmat Sosial Islamic Care. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan di sebelah kanan saya pula, muda orangnya tetapi mempunyai jiwa yang cukup besar, dan beliau merupakan presiden bagi NGO Islamic Care ini, iaitu Encik Nur Razham Hamdan. Assalamualaikum. Tuan Razham, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Okey. Kita kena guna mic. Okey. Baik, Tuan Razham, pastinya para penonton kita ada yang baru pertama kali mendengarkan tentang Islamic Care. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Apa kata kita gunakan peluang ini dengan sebaik mungkin untuk memperkenalkan dahulu latar belakang sejarah penubuhan dan apa objektif penubuhan Islamic Care ni. Silakan. Terima kasih. Soalan yang sangat menarik, ya, insya-Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razham. Kami bermula insya-Allah cuba memperbaiki diri pada tahun 2008. 2008 kami mempelajari bagaimana untuk kembali kepada fitrah, sebab kami melihat pelbagai masalah sosial masa itu, insya-Allah. Dan juga kita tengok apabila kita kembali kepada Quran, insya-Allah dengan panduan yang betul, kita bolehlah untuk memperbaiki diri dan juga memperbaiki kawan-kawan kita. Lepas tu insya-Allah pada tahun 2012 setelah kita mula mendalami agama Islam ni, insya-Allah kita juga terlibat dalam aktiviti dakwah. Aktiviti dakwah ni bersama NGO-NGO, bersama seperti MRM, IDT dan juga yang lain-lain. Dan pada tahun 2014 kami dapati, setelah 2 tahun bergiat dalam dakwah kepada insan belum Muslim ni, kami dapati apa yang terjadi selepas mereka mengucap syahadah. Selalunya bila mereka mengucap syahadah ni terpinggir diorang ni. Betul. Ya, dibiarkan kesorangan kan. Tidak ada bimbingan, follow up. Kadang-kadang semudah seperti bantuan ilmu. Ilmu diorang tidak mendapati. Lepas tu bantuan sosial, sokongan emosi. Jadi di sinilah kami 10 orang, hari ini 3 orang saja. Kami 10 orang ni bercita-cita, insya-Allah kami cubalah untuk membantu bimbing new Muslim mu'alaf ke arah yang lebih yakin dalam agama Islam. Insya-Allah. Maksudnya dalam Islamic Care ni hanya ada 10 orang yang menjadi tunjang. Okey, yang menjadi tunjang kepada penggerak segala aktiviti-aktiviti yang bakal dilaksanakan. Tahniah terlebih dahulu, masya-Allah. Dan pada tahun 2015 ianya didaftarkan dengan ROS Ya, betul. Okey, alhamdulillah. Baik. Itu kita dah tahu dah sejarah penubuhan dan apakah objektif dan matlamat mereka. Betul. Islamic Care. Dan saya kira ini satu apa orang kata, dalam kapasiti yang kecil 10 orang mampu membuat sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang cukup murni. Sebab jiwa mereka terlalu besar, ya, Alifah. Betul tu. Dan okey, saya nak bertanya kepada Cik Rizwan sendirilah selaku Ketua Khidmat Sosial Islamic Care ni. Okey, sepanjang penubuhan Islamic Care ni daripada tahun 2008 ya, dah hampir 10 tahun lah sebenarnya, 8 tahun. Okey, apa yang aktiviti yang dilakukan oleh Islamic Care ni sepanjang 8 tahun penubuhannya? Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Kami setakat ni macam sebagaimana beritahu oleh Brother Razam tadi, bahawa kami ada 10 orang core member. Dan setakat ni Alhamdulillah kami ada hampir yang berdaftar hampir 100 mu'alaf yang kami ada. Sebenarnya term mu'alaf ni pun tak apalah, itu kemudian insyaAllah bagi mudah kan kami sebut mu'alaf. Jadi agak mungkin mustahil untuk 10 orang hendak membimbing 100 orang mu'alaf. Agak payahlah. Jadi apa yang kami buat satu kaedah yang kami namakan sebagai Ansari. Apa yang buat ialah kami akan latih atau berkongsi pengalaman dan kaedah bagaimana hendak membentuk mu'alaf. Dan target kami ialah sama ada lahir Muslim sebagai seorang Muslim ataupun telah lama memeluk Islam. Jadi fikir kami akan latih mereka dan kami akan padankan mereka atau pairkan mereka dengan seorang mu'alaf selama 3 bulan. Dan masa 3 bulan ni ada 10 perkara yang dia perlu capaian. Perkara asas sebenarnya seperti macam mana ambil wudu, bacaan dalam solat, menghafal Fatihah dan surah pendek sebagainya lah. Ada 10 perkara insya-Allah. Itu antara satu aktiviti yang core, yang utama. Selain itu kami ada juga untuk kami panggil kursus permulaan untuk Muslim baru. Yang ni lah kursus untuk mu'alaf yang baru datang dengan kami. Yang ni banyak kami tekankan segi akidah dan mungkin fiqh yang mudah lah insya-Allah. Selain itu kami ada kelas mingguan pada setiap Selasa dan hari Jumaat. Pada Selasa kami ada kelas Iqra, kami ada kelas bahasa Arab dan juga kelas Islam 101 ya. Dan pada hari Jumaat kami ada kelas sirah ya. Dan untuk mana-mana pelajar yang tidak memahami mana-mana kelas ni, mereka boleh menghadiri kelas kelas revision pada hari Ahad insya-Allah. Selain itu kami ada juga program-program aktiviti lain macam riadah kami ada, futsal dan sebagainya. Lepas tu kami ada juga macam pergi ke ekspedisi ke gua. Sebab tu kami dibuat program-program community seperti bantu golongan yang miskin dan sebagainya insya-Allah. Kita kata memang padat dengan aktiviti-aktiviti. Wow, alhamdulillah. Sungguh menarik walaupun dengan 10 orang tetapi mereka macam saya katakan tadi mempunyai semangat dan juga semangat juang serta motivasi yang cukup tinggi untuk membimbing sahabat-sahabat ataupun saudara kita ni. Alhamdulillah. Dan kita nak tanya pula kepada Brother Dinesh Kumar sudah berapa lama memeluk agama Islam? Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Bila diberikan hidayah Allah Subhanahu taala untuk mengenal Islam, apa yang Dinesh rasakan? Dalam dari segi perspektif saya, saya satu perkataan saya selalu cakapkan ialah ketenangan. Ketenangan. Allah, ketenangan bagaimana tu? Ketenangan itu datang daripada ayat-ayat suci Quran. Bermula daripada kita memahami Al-Quran. Bila saya dengar ayat Quran, hati saya rasa tenang sangat. Alhamdulillah. Baik, kalau kita tengok Islam ini begitu cantik, begitu indah. Dan kita pun sekarang ni tengah melancarkan kempen #Islam is first class. Jadi pada pandangan Dinesh sendiri, bagaimana kita boleh katakan bahawa Islam ini merupakan agama yang cukup indah, yang begitu meraihkan para penganutnya Muslim, dan bagaimana kita boleh katakan Islam ini adalah first class? Okey, first class. Maksud saya Islam ni dia lebih kepada perspektif sebagai seorang manusia. Dia merangkupi semua aspek. Dia tak tinggal dia Islam the way of life. Yes. Di mana semua aspek kita boleh rujuk dengan Islam. Dia ada bahagian-bahagian dia yang telah dispesifikkan. Bila kita kaji, setiap benda yang kita perlukan, bila kita ikut Quran semua kan, dia memang cukup lengkap. Allah Rabbi. Maksudnya dia tidak mengabaikan mana-mana pihak, tak kira darjat ataupun taraf. Ya, memang semua sama rata. Macam kita menunaikan solat, kita sujud walaupun mereka itu berpangkat ataupun hanya hamba Allah yang biasa, tetapi sujud kepada Allah cara yang sama. Cara yang sama. Allah Rabbi. Dan kita pun boleh dapatkan bukti ni daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita lihat begitu meraihkan semua golongan. Tidak ada diskriminasi dan itulah kita boleh katakan kepimpinan yang inklusif. Betul. Baik, seterusnya Encik Razham, macam kita katakan tadi kan, stigma masyarakat ataupun non-Muslim ini sering beranggapan bahawa Islam ini sukar untuk diamalkan, banyak sangat peraturannya. Kadang-kadang bila mana masuk Islam, memeluk agama Islam, kemudian dibuang oleh oleh keluarga dan sebagainya. Dan saya tertarik dengan kata-kata Dr. Zakir Naik. Bila mana kita nak faham Islam ni, jangan melihat kepada Muslim, tapi lihatlah kepada Islam itu sendiri. Ya, betul. Pandangan Cik Razham. Okey, terima kasih. Satu soalan yang memang sangat sinonim lah dengan keadaan yang sekarang bila sebut Dr. Zakir Naik itu. Soalan sangat betul sebenarnya. Bila kita
want to judge Islam, kita nak menilai Islam, janganlah melihat kepada dia punya Muslim, orang dia. yeah. Senang cerita kita cakap, pendeknya jangan tengok kepada Muslim, tengok kepada back to the root, back to the basic, iaitu kembali kepada Quran. Sedangkan Quran pun cakap, Allah sebut dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, dia mengatakan, Allah berfirman, aku telah jadikan kamu lelaki dan perempuan, orang dan berpuak-puak supaya kamu dapat mengenali satu sama lain. InsyaAllah. Okey, itu dia. Alhamdulillah. Seterusnya Alifah. Ya, seterusnya Cik Rizwan. Okey, mungkinlah apabila kita bercakap mengenai isu untuk membantu golongan saudara baru mu'alaf ni, bagaimana seharusnya komitmen pihak NGO dan juga individu sendirilah dalam usaha untuk membantu golongan saudara untuk lebih mendekati Islam itu sendiri? Okey, pertama sekali ada ramai sebenarnya, kadang kita mungkin pernah lihat di sekitar kita, sama ada di pejabat, di mungkin jiran kita, tentang yang benar-benar melihat mu'alaf, tapi tak tahu macam mana nak bantu mereka kan. Malah sebenarnya dari segi kesedaran membantu ni sangatlah rendah sekarang ni saya lihat. Bahawa kalau kita lihat pada statistik, bahawa 75% daripada orang yang memeluk Islam, mereka tidak dapat bimbingan yang sebenar ya. Jadi ramai mereka tak tahu, tak dapat mengenal pasti tentang tak dapat identiti sebagai orang Islam tu, mereka tidak dapat mengenal pasti kan. Selain itu tentang banyak juga fardu ain yang mereka tidak tahu. Jadi kami menawarkan satu kaedah yang mana bagaimana nak bantu ni ialah dengan kami mengadakan mengerti khusus ni, kami panggil Ansari Training, Ansari Training Program, yang mana program kami buat setiap 2 bulan sekali. Kami menjemputlah para penonton di luar sana agar dapat sama-sama mengikuti program ni insya-Allah. Dan mungkin kita boleh berkongsi kaedah bagaimana membantu. Sebagai ini antara pahala pada saya, pahala amat mudah lah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan satu jalan kebaikan, maka baginya pahala sebagaimana si pelakunya. Sebenarnya membantu mu'alaf ni pahala sangat luas lah. InsyaAllah. Okey, dan Encik Razham, secara ringkas, bagaimana para penonton kita di luar sana ingin menjadi sebahagian pada sukarelawan ataupun ansari serta nak ikut perkembangan Islamic Care ni, ada Facebook atau Instagram, media sosial? Okey, itu memang itulah yang dinantikan insya-Allah. Okey, ada 3 cara untuk tuan-tuan dan puan-puan penonton luar sana untuk membantu kami macam mana untuk bimbing mu'alaf. Pertama, jika berjumpa mereka, teruslah hubungi kami di 012 288 2925. Okey. Ataupun kedua, anda sendiri pun boleh jadi ansari sendiri, pembimbing mu'alaf. Okey. Yang itu pun boleh hubungi nombor tadi ya. Dan ketiga, yang ketiga ialah kami, setiap tawaran kami, khidmat kami kepada saudara baru ini untuk membantu mereka, bimbing ansari untuk membimbing mereka, semua ni adalah percuma, khidmat percuma. Jadi sumbangan ikhlas daripada tuan-tuan puan-puan amatlah kami hargai, dan bolehlah saluran boleh dibuat kepada Pertubuhan Islamic Care Malaysia, 5621 8831 5521 Maybank Islamic, insya-Allah. Baik, insya-Allah kita akan kongsikan segala maklumat berkenaan dengan Islamic Care ini di Facebook Assalamualaikum. Anda boleh dapatkannya di sana insya-Allah. Baik, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Razham. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga terus maju, semoga terus istiqamah. Insya-Allah. Amin. Dan juga terima kasih juga kepada Brother Dinesh dan juga Encik Rizwan bersama-sama kami dalam segmen Suara Dunia hari ini.